Okey, soalan fungsi kuadratik. Macam mana kita tahu ni soalan fungsi kuadratik? Of course, ada tulis tu persamaan kuadratik. Okey, benda pertama sekali nak faham bila jumpa soalan macam ni, apa nak kena buat dulu? Okey. Kita tengok dia punya kata kunci dalam soalan ni, pertama nampak tak? Punca-punca. Dia ada punca-punca dan dia bagi pula punca dia apa? M dan N. Okey, setiap kali awak nampak dalam soalan dia bagi persamaan kuadratik dan dia bagi punca-punca, tak payah buang masa. Langkah pertama sekali buat apa tahu? Buat hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okey, disebabkan soalan ni kalau tengok dia ada dua equation tau. So apa kita buat? Kita buat satu per satu. Okey, langkah pertama kita ambil yang equation pertama dulu. 2x plus 2 tambah 5x tambah 9 90. Okey, salinkan dulu equation ni. Okey, dia jadi macam ni. Okey, salinkan dulu. Okey, apa penting korang salin benda ni? Sebab bila korang dah salin benda ni, korang akan nampak dengan jelas mana dia punya A, mana dia punya B, mana dia punya C. Sebab kalau kita tengok pada soalan ni, kita akan nampak A dia adalah 2, di mana B dia adalah 5 dan C dia adalah 9. Dah jelas. So apa awak buat? Buat hasil tambah punca. Tengok apa punca dia? M dan N. So kita buatlah M tambah N. So jom tulis sama-sama dengan saya. Okey, walaupun saya tak tulis. Okey, saya tulis sikit je lah. Awak tulis lah. Okey, M tambah N. Jom. M tambah N. So M tambah N samakan dengan, okey, formula hasil tambah punca apa? Simple kan? Ambil B bahagi dengan A. So pastikan dulu sebelum awak letak dekat sini B tu, tengok tu tanda B kat sini positif betul. Tukar dulu dia punya tanda sebab B berubah. So maksudnya apa? B berubah maksud tukar tanda. Kalau positif jadikan dia apa? Negatif. So masukkan dia sebagai negatif 5. Dan bahagikan dengan A 2, masuk dia sebagai 2. So dia jadi macam ni. Okey, setakat ni boleh jelas hasil tambah punca. Okey, lepas buat hasil tambah punca, nak buat apa? Buat pula hasil darab punca. Okey, waktu awak buat benda ni, saya nak advise awak satu je. Tak payah fikir, buat je dulu. Kejap lagi baru kita fikir. Okey? Sebab ada pelajar sampai sini dah fikir. Lepas tu cikgu dah suruh cikgu M tambah N, lepas tu macam mana ni? Buat je dulu. Okey, kita buat hasil darab punca. M kali N. Jom. So M darab N samakan dengan apa pula? Kalau tadi tambah adalah B bahagi dengan A, tanda B berubah. Sekarang kalau bila kita buat hasil darab dia kali C bahagikan dengan A. C takkan berubah, dia cetia. Pelat setia cetia. So C bahagi A, so ambil je C 9 kan, positif 9 kan, kekalkan. So kekalkan 9 dan kekalkan A dia 2. Inilah maksudnya hasil darab punca. Senang cakap, kita shortcutkan dia apa? Baca. Buat baca. B A C A, baca. Kita sampai sini. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Okey, setakat ni dah okey dah ni. Okey, dah tak payah buat apa-apa dah. Setakat ni. Okey, buat yang ni pula. Kan ada lagi satu equation kan? Okey, salin equation ni pula. Okey, salin equation ni. Okey, salin dulu. Dia akan jadi PX plus 2 tolak 3X tambah Q sama 0. Okey, waktu awak salin, pastikan dia susun dalam keadaan A, B dengan C tu susunan dia kena betul. Okey, dalam konteks soalan kita ni, dia dah susun cantik-cantik untuk awak. So awak tak payah susun. Apa awak buat? Awak salin je. So lagi sekali awak akan nampak dekat sini, bila awak salin kat sini, awak akan nampak mana A, mana B, mana C dia. So kita tengok. Kalau awak perhatikan dekat sini, awak dah nampak dah A dia kat sini. Betul tak? A dia adalah P dan B dia adalah negatif 3 dan C dia adalah apa? C dia adalah Q. It's okay. Tak ada masalah. Okey, kita buat benda yang sama. Kita buat benda yang sama apa? Hasil tambah punca dan hasil darab punca. Cuma kali ni baca soalan betul-betul, punca untuk PX plus 2 tolak 3X tambah Q sama 0 adalah apa? M tambah 2 dan N tambah 2. So maksudnya punca dia dah bukan M tambah N, dah jadi N tambah 2 dan N tambah 2. So awak buatlah hasil tambah dia jadi macam ni. Dia jadi apa? M tambah 2 tambahkan dengan N tambah 2. Dia jadi macam ni. Samakan dengan apa? Lagi sekali proses yang sama, B bahagikan dengan A. Sedangkan B tanda kena berubah. So kalau sini negatif, bila awak letak dia jadi positif 3 macam tu. Dan A macam biasalah, A dia P kan. Asal dia je P, tulis je P kat bawah tu. Okey, dan sampai dekat sini, biasanya dalam matematik tingkatan 2, kita buat apa ni? Kita permudahkan. Kita boleh permudahkan tak belah kiri ni? Boleh kan? Sebab 2 dengan 2 ni kita boleh kira sebenarnya. Dia jadi 4. So bila permudahkan, dia akan jadi M tambah N tambah 4 sama dengan 3 per P. Okey, cuk. Siapa dekat sini, bila dah sampai kat sini, dia dah trigger. Dia dah nampak. Cikgu, saya rasa saya boleh nampak lah. Sebab soalan ni nak apa? Tanpa mencari nilai M dan N, hitung nilai P dan Q. Dah sampai dekat sini, korang tengok. Cikgu, cuba tengok. Sini ada P yang kita nak. Dan cuba tengok ni M tambah N. M tambah N ada value ke tak? Cuba tengok apa value M tambah N. Kita perhatikan dekat sini. M tambah N ni dia ada value tau. Nampak tak? Value dia negatif 5 per 2. So boleh tak sebenarnya kita masukkan negatif 2, masukkanlah N tambah N,
dan kita tambahkan dengan 4, dan boleh tak kita solve P? Boleh tak sebenarnya? Dah boleh, betul tak? Okay, tapi tak apa, saya nak awak sabar dulu. Kita buat satu je lagi. Apa yang kita belum buat? Kita dah buat hasil tambah punca kan? Apa satu lagi kita belum buat? Kita belum buat hasil darab punca. Kita buat hasil darab punca dulu. Okey? Sabar kejap. Saya tahu ada yang dah boleh buat ni, ada yang dah boleh buat. Okey, kita settlekan sampai habis dulu hasil darab punca. Okey, hasil darab punca dia akan jadi macam mana? M tambah 2 ni awak kena letak dalam kurungan, N tambah 2 kena letak dalam kurungan. So dia akan jadi hasil darab kurungan, iaitu kembangan bracket yang korang belajar waktu tingkatan 2. So dia jadi macam ni. Hasil darab punca apa? C bahagi A. C adalah Q, maintainkan tanda dia, letak Q kat situ. Dan A adalah apa? P, letak je P kat situ. Okey, sampai kat sini kan awak tengok, okey, macam tak boleh nak relate. N tambah 2 macam tak ada value, betul tak? Macam tadi awak nampak tau, N tambah N ada value, betul tak? So apa awak buat kat sini sebenarnya? Awak expand. So bila awak expand, okey, expand macam biasa lah, macam korang tekan 2 dulu. Okey, kita ni saya buat. Saya nampak ke? Tak payah sebab dah ada kat sini Okey, so dia akan jadi M kali N, MN. M kali 2, 2M. 2 kali N, 2N. 2 kali 2, 4. Okay, siapa yang kat sini bila dia tengok saya explain, dia kata, cikgu nampak complicated lah. Satu je masalah dia. Kalau awak rasa complicated, apa masalah dia? Awak punya basics tak kuat. Sebab ni tingkatan 2 ni bukan MAT pun. Langkah MAT kat mana? Langkah MAT dekat sini. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Ini langkah MAT. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Ini langkah MAT. Ini dah bukan MAT. Ni dah jadi matematik basic awak. Okay, so kita teruskan. Kita teruskan jadi Q over P. Okay, nampak tak sebenarnya kat sini? MN dah ada value, betul tak? MN dah ada value dah. 9 over 2. Nampak tak? MN dah ada value dah dia. Awak dah boleh ambil dah value MN kat sini sebenarnya. Awak boleh ambil dah value dia 9 per 2. Dah boleh masuk kat sini dah sebenarnya. Okay, tapi problem kita kat sini apa? 2M tambah 2N. So, macam mana nak jadikan dia jadi macam M tambah N? Jelaskan, nampak tak 2 ni? Apa kita boleh buat? Yes, kita boleh faktorkan. So dia akan jadi MN tambah 2 kurungan N tambah N tambah 4 sama dengan Q over P. Sampai sini jelas tak setakat ni? Boleh jelas tak setakat sini? Yang korang yang ikut saya ni, yang buat sama-sama dengan saya, sama tak macam saya buat ni? Boleh kan? Okey, dan perhatikan dekat sini perhatikan dekat sini, MN ada value tak? Ada. M tambah N ada value tak? Pun ada juga. Kemudian tambah 4 dah tentu value. Okey, Q over P. P ni daripada tadi boleh tak cari sebenarnya? Boleh kan? Dah boleh. Okey, jom kita cari P dulu, baru kita boleh dapat Q. Okey, nak cari P kat mana? Kita patah balik ke equation kat sini. Nampak tak equation ni tadi? Kita patah balik ke dia. Yang korang nak buat tadi kan? Okey. Sekarang kita tengok M tambah N. Berapa M tambah N? Negatif 5 per 2. Kita settlekan. Saya nak buat kat mana ni? Saya buat kat sini lah Okay. So M tambah N lah negatif 5 per 2. So saya buat macam ni lah. Negatif 5 per 2. Okay. Tambah dengan 4. Sama dengan 3 perkan dengan P. Dah sampai kat sini lah. Right? Takkan tak boleh solve. Ini dah jadi persamaan linear tingkatan 1 dah ni. Betul tak? Okey, awak boleh tekan kalkulator. Negatif 5 per 2 tambah 4 berapa dapat? Okey, macam saya dah bisa congak. Saya dah bisa congak. So, negatif 5 per 2 tambah 4, kita akan dapat 3 per 2. Awak tekan kalkulator je lah. Macam saya, old school. Saya biasa congak je benda-benda macam ni. Tak main lah tekan kalkulator ni. So, saya dapat 3 per 2. So, kat sini 3 per 2 sama dengan 3 per P. Okey, tengok kat sini. Awak nak bawa naik P kat atas ni, turun bawah pun boleh, ataupun kalau awak pakai kaedah perbandingan pun awak dah boleh tahu berapa value P. Betul tak? 3 per 2 sama dengan 3 per P. Berapa value P? So P sama dengan berapa? Syafinas. Bagus. 2. So dia jadi P sama dengan 2. Macam tu je lah. Ya Allah. Dah siap? Ya ke dah siap? Belum lagi. Baru dapat P. Nak cari siapa pula? Nak cari Q. Okey, jom kita tengok cara cari Q. Kita patah balik. Q duduk kat equation ni. Okey, tengok MN berapa? 9 per 2. Okey, kita masukkan nilai M. MN 9 per 2. Kat mana saya nak buat ni? Kat mana ni? Takut tak celus ni. Saya buat kat sebelah ni. Kita buat sempadan dulu Okey, saya buat sempadan dulu. Okey, kita buat sempadan. Ini sempadan dia. Okey. So, saya buat pengiraan dekat sebelah sini. Okey, ini untuk cari Q. So, MN masukkan 9 per 2. Okey, sambung. Tambahkan dengan 2. Okey, M tambah N ada value tu. M tambah N berapa tu?
Negatif 5 per 2 kurungan negatif 5 per 2. Yes. Tambah 4. Tambah 4 sama dengan, okey, Q kat atas. Ini yang kita nak cari ni. Perkan dengan berapa? Berapa P tadi? Yes, P dah adalah 2. Dah sampai kat sini. Kurang kalau sampai sini saja-saja tak boleh jawab mengada-ngada sangat tu. Teruk sangat. Ini korang tekan kalkulator je. Ini saya nak congak ni. Saya nak try lah congak. Saya sudah bisa congak. Nak buat macam mana? Aduh. 2 darab negatif 5, negatif 10, negatif 10, 9, negatif 10, negatif 1 per 2 tambah 4, saya akan dapat negatif 1 per 2 tambah 4. So, kita akan dapat dekat situ 7 per 2. So, 7 per 2 sama dengan Q per 2. So, dekat sini, 7 per 2 sama dengan, tolong cek sebab saya congak ni. Korang cek kalkulator korang. Takutkan salah pula saya congak. Walaupun saya jarang buat salah. Kalau saya buat salah tu maknanya sengaja lah tu. Okey. Dekat sini pun dah dapat jawapan dah Q you all. Come on guys. 7 per 2 sama dengan Q per 2. Berapa Q? Komen. Berapa Q? Yes. Dah pandai. Kalau macam ni korang jawab macam ni boleh dapat A lah. So Q dapat 7. Yes, markah penuh lah you all. Q dapat 7, so Q sama dengan 7 dah dapat markah penuh 4. Macam itulah cara dia. Okey, jelas setakat ni boleh dia sebenarnya dalam AMAT ni awak kena berani jawab. Tapi dia ada method lah, bukan main belasah je. Method dia apa? Kena kenal kata kunci. Dan siapa yang antara korang yang ramai-ramai ni, kalau siapa yang bila saya tunjuk macam ni dah nampak complicated, tengok bracket, tengok macam ni nampak complicated, maksudnya satu je. Bukan sebab awak tak pandai AMAT, basic awak masih lemah. Itu je sebenarnya. Jadi kena kuatkan basic lah. Awak kena tengok video saya yang saya buat video basic tu. Yang tu kena tengok. Tengok sampai faham. Tak faham tanyalah dalam kelas. Jangan diam je. Okay? Alright, kita tengok soalan lain pula. Okay? Boleh